Pelaksanaan subsidi bersasar membantu rakyat mendepani cabaran kos sara hidup. Tinjauan berita RTM mendapati rakyat yakin subsidi bersasar mampu dilaksanakan sekaligus memberi manfaat kepada golongan sasar. Subsidi untuk golongan yang bersasar itu baik, tapi biar sasaran tu betul-betul sampai pada matlamat je. Kalau kata 100% tu mungkin susah sikit, maybe 80 ke, biar sampai pada tempat dia. Jadi rakyat rasa lega sikitlah, tidak begitu tertekan. Pada prinsipnya bersetujulah dengan subsidi bersasar tu. Biar siapa yang patut dapat sepatutnya dapat berhak yang dapat, bukan orang lain yang tak berhak. Lebih lagi warga asing pun boleh dapat. Sekarang ni B40 lah, M40 pun perlu juga ada subsidi bersasar. Jadi kita perlu ni sebab kita nak tapis siapa yang berhak, siapa yang boleh ditangguhkan. Sebab macam setengah orang dia dah orang kata T20 lah, T20 pun masih diberi subsidi. Sedangkan dia mampu, jadi apa salahnya kita bantu orang yang lebih kurang berkemampuan. Hasrat kerajaan memperluas pemberian bantuan di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM menerima reaksi positif ibu bapa. Untuk golongan macam saya lah. Kadang-kadang kita buat kerja luar untuk dapatkan duit lebih kan. Jadi sikit sebanyak kita dapat beli barang untuk sosialisasi anak kita. Dia punya alat tulis, baju dia. Kadang kasut belum sampai hujung tahun dah koyak. Jadi benda-benda macam tu sikit sebanyak boleh kita menampung perbelanjaan untuk keperluan sekolah anak kita. Bantuan-bantuan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan ni sangat bermanfaat kepada para pelajar, khususnya pelajar miskin lah. Dan mereka juga berpeluang untuk buat persediaan seperti mana rakan pelajar lain dari segi persediaan untuk menghadapi peperiksaan dan sebagainya lah. Ada ibu bapa yang maksudnya keluarga yang ada lebih daripada 5 orang anak contohnya dari pelbagai peringkat umur. Jadi kadar kemiskinan tu sebenarnya makin tinggi bila lebih ramai anak. Jadi bila bantuan ni diberikan kepada anak sampai tingkatan 3, patutnya lebih sampai tingkatan 5 lah. RM41.2 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan bagi mempertingkatkan kemudahan kesihatan. Daripada jumlah itu, RM150 juta untuk pembinaan 5 klinik kesihatan yang baru termasuk di rantau Negeri Sembilan. Orang awam yang ditemui menyambut baik usaha tersebut. Yalah, makcik setuju juga. Makcik, sebab benda ni dah lama kan, patut dah lagi besar lah kan. Lagi senang makcik pun. Makcik pun umur pun dah lebih. Masa makcik budak-budak lagi sampai dah kahwin 75, makcik kat sini juga tak dapat berubah lah. Kalau dapat lagi bagus lah. Temban lagi 2 bas. Sini 1 bas je. Temban kan turun dekat Mambau lagi, tunggu bas. Balik Pelesen baru naik. Bas tu baru pergi ke hospital. Lambat kalau ada kandidat baru lagi senang. Saya pergi sini, saya pergi Antau ya. Sokong sebab klinik yang sedia ada terlampau kecil. Sesak, tak boleh nak ramai-ramai lah. Kalau ada klinik yang besar, selesa untuk orang ramai, apa salahnya? Saya melihat benda ni benda yang bagus lah. Jadi kalau boleh dipercepatkan lah. Saya dah lama kot klinik kesihatan ni ada. Dan pertambahan penduduk diperlukan yang lagi besar. Dan kalau kita nampak pun memang pagi-pagi parking kat sini memang penuh. Dari segi parking staff termasuk dengan parking pengunjung klinik. Dan apabila ada penambahan, insyaAllah saya rasa ada penambahan staff. Itulah benda yang bagus lah. Dan saya harap sangatlah benda ni dipercepatkan lagi.
Lelaki berusia 43 tahun ditahan disyaki menyamun seorang remaja di dalam sebuah lift dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat, pihak polis menerima laporan mangsa pada petang Ahad lalu. Polis turut menemukan video tular berkaitan kes semalam. Susulan itu, satu serbuan dibuat dan berjaya menahan suspek selain merampas sebuah telefon bimbit, sehelai seluar dan sepasang kasut. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai 4 kes jenayah dan 3 kes dadah. Suspek juga didapati positif dadah jenis morfin. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan. Lahir belia berkemahiran tinggi memenuhi keperluan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara dalam era revolusi industri IR 4.0. Itu sasaran usaha berterusan pemerkasaan TVET dengan peruntukan RM6.8 bilion melalui Belanjawan 2024. Ikuti laporan wartawan Wan Nur Azli Wanci. Inisiatif pemerkasaan selaras hasrat kerajaan yang menyasarkan sekurang-kurangnya 55% belia melanjutkan pengajian dalam program TVET menjelang 2025. Selain melahirkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Bidang pendidikan TVET ini merupakan satu bidang yang amat penting. Yang pertama, bidang ini didapati dapat membangunkan ekonomi penduduk di Malaysia untuk mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Dan bidang TVET ini juga dapat memberikan latihan kemahiran khususnya kepada belia-belia yang menjadi penderaju kepada negara. Di Perlis, terdapat pelbagai pilihan pusat pendidikan TVET. Ia termasuk Pusat Latihan Giat Mara, Institut Kemahiran Belia Negara, Institut Kemahiran Mara selain Universiti Awam. 3 pusat giat mara di Padang Besar, Arau dan Kanga yang menawarkan 12 kursus telah berjaya melatih hampir 9,000 belia sejak ditubuhkan pada 1987. Jadi setakat ini alhamdulillah latihan yang dapat kita jalankan kepada kursus-kursus yang ditawarkan oleh Giat Mara, khususnya Giat Mara Kanga, dapat memenuhi keperluan latihan yang diperlukan oleh belia-belia di luar sana. Stigma masyarakat mengenai bidang TVET sebagai pilihan kedua perlu diubah. Kadar kebolehpasaran yang tinggi serta sebagai penyumbang tenaga kerja mahir pelbagai industri dalam dan luar negara membuktikan bidang TVET membawa masa depan cerah. Selepas ini bukan saja dapat menjadi seorang usahawan ataupun dapat menjana pendapatan untuk diri mereka atau keluarga mereka sahaja, tapi di samping itu dapat juga untuk memberi peluang kepada masyarakat di sekitar sana dengan cara memberi peluang pekerjaan kepada orang awam. Bagi saya, bidang jahitan ni memang boleh menjana pendapatan. Apabila kita sambung dekat tempat seterusnya, bila kita kat mana-mana pun, kita boleh juga menjahit. Daripada situ, kita boleh jana pendapatan kita. Bidang kemahiran ni sangat penting lah. Macam keluarga kami sendiri, saya ada 11 orang anak dan 1 anak, 1 kemahiran. Memang kami target macam itulah. Dengan strategi berterusan kerajaan dan sokongan padu pihak industri, bidang TVET diharap menjadi pilihan utama belia sekaligus memperkukuh modal insan negara. Laporan Wan Azli Wanci, RTM.